Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa, Nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba, sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan masa, usia dan juga kelapangan waktu Allah tentukan lagi kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu dalam talian kita ini ataupun dalam rancangan solusi pada kali ini. Moga-moga setiap perbuatan kita, setiap kehendak dan juga keinginan kita untuk menambah ilmu kita, mengenali dan mendalami tentang agama yang diridai Allah ini dapat restu dan juga dapat perkenan serta perhatian Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita kena rasa bersyukur, tuan-tuan sidang penonton, puan sidang penonton yang dirahmati Allah. Kita kena bersyukur Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu, kerana bukan semua orang dapat peluang begini. Bukan semua orang hati tertarik untuk menghadiri ataupun mendengar majlis-majlis ilmu, terutama perkara-perkara yang akan membangkitkan keimanan. Sebab perkara ini merupakan satu pilihan yang Allah Ta'ala pilih kepada kita. Sayugia kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah kerana memberikan peluang dan ruang ini. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi berbicara tentang soal ataupun perkara-perkara yang berhubung kait dengan bumi Makkah Al-Mukarramah. Satu bumi yang terpahat dalam hati dan sanubari setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dikasihi dan juga dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang satu nama, kalau kita baca nama orang lah, ataupun kita tahu tentang nama orang, nama dan gelaran. Kadang-kadang kita tengok nama orang kan, nama orang kat dunia ni dia macam-macam nama dia, panjang nama dia. Nama mula daripada contohnya, saya ambil nama saya lah, senang tuan-tuan, yang angannya belum jadi lagi ni. Katalah Ahmad Husni ya. Ahmad Husni, bukan Ahmad Husni bin Abdul Rahman saja. Contohnya, nama saya ada depan Tan Sri. Tan Sri, Datuk Sri, Doktor, Profesor Ahmad Husni Abdul Rahman. Contoh tuan-tuan, contoh. Lepas tu kat belakang tu pula ada pula dia punya Al pula. Contohnya Al apa? Ya. Al kata Ar-Ridwani. Saya rasa orang Perak tuan-tuan, Perak Darul Rizwan. Ar-Ridwani lah katakan. Ataupun nama panel saya Abu Fatih Al-Mubaraki, katakan Al-Mubaraki kita katakan gitu. Lepas tu ada pula pangkat-pangkat ujung tu semua nak cerita sampai SPM, PMR, UPSR pun bubuh sekali kat belakang. Kalau kita tengok nama orang macam ni, mesti orang kata, ya Allah, hebatnya orang ni. Kata gitulah. Sebab apa? Kita tengok panjangnya nama. Itu baru gelaran, belum namanya lagi. Dan ada orang pula nama bukan main panjang, 3 suku kata. Panjang no namanya. Bin bapak dia 3 perkataan je. Ali contohnya. Ya Allah, anak 3 perkataan. Punya panjang. Tapi semua ini menggambarkan apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Menggambarkan keagungan, keindahan, kehebatan sebuah gelaran. Tapi apakah tuan-tuan dan puan-puan sedar bahawasanya ada keagungan yang lebih hebat, iaitu keagungan bumi Mekah yang terletak pada nama-namanya yang hebat, nama-namanya yang cukup indah. Kerana itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berkata bahawasanya kamu kena mengetahui banyaknya nama menunjukkan kepada kebesaran
sesuatu yang dinamakan. Sebagaimana banyaknya nama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nama sesebuah tempat yang begitu banyak. Kita tidak mengetahui sebuah tempat yang begitu banyak namanya selain daripada bumi Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Hal ini adalah disebabkan oleh banyaknya sifat yang boleh dinamakan dan terkait kepada bumi Mekah dan juga bumi Madinah. Subhanallah, nama menggambarkan kemegahan, nama menggambarkan kebaikan. Sebab tu namakanlah yang baik-baik. InsyaAllah, moga-moga dengan kita mengenali nama-nama bumi Mekah Al-Mukarramah ini, dapat kita memahami betapa besar dan hebatnya bumi Mekah. Bukan hanya sekadar dengan nama, tetapi maksud-maksud yang tersirat di sebaliknya. Bila kita menyebut tentang persoalan nama, kita pernah fikir tak apa maksud Mekah? Apa maksud yang tersirat di sebalik nama Makkah? Perkataan Makkah itu sendiri, kalau dilihat daripada aspek rohaninya, ia bermaksud membinasakan ataupun mengurangkan. Mekah dinamakan sedemikian kerana sifat bumi Mekah ini yang mengurangkan dosa ataupun menghapuskan dosa orang yang datang mengunjungi Makkah Al-Mukarramah. Selain daripada itu, kredibiliti bumi Makkah Al-Mukarramah ini terbukti dalam membinasakan sebarang unsur-unsur kezaliman. Sama ada daripada aspek aktiviti kezaliman maupun pemimpin ataupun pemerintahan yang zalim, serta berupaya menundukkan kesombongan manusia. Inilah sebabnya barangkali pada pandangan saya, para ulama di Arab Saudi menasihatkan agar ditukar gelaran-gelaran diraja bagi raja Arab Saudi itu. Biasanya mereka akan pakai gelaran Al-Fakhamah, maksudnya yang mulia, ataupun Jalalatul Malik, yakni paduka diraja. Ini gelaran di Saudi ya, saya merujuk kepada gelaran-gelaran di Saudi. Raja-raja mereka memakai gelaran itu sebelum ini. Tetapi para ulama menasihatkan adalah lebih baik gelaran itu ditukar kepada satu gelaran yang melambangkan kemuliaan bumi Mekah dan bumi Madinah itu sendiri. Apa dia? Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain. Kalau kita tengok gelaran di hadapan Raja Arab Saudi, mereka akan bubuh Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain. Apa maksudnya? Yang bermaksud khadam kepada dua tanah suci, the custodian of the two holy land. Subhanallah. Nampak? Nama tu pun mampu tunduk kan? Oh, jawatan raja ni pun boleh tunduk dengan Mekah Al-Mukarramah. Jadi khadam kepada bumi Mekah. Apakah ada jawatan terhebat dalam dunia ini melainkan menjadi khadam kepada dua bumi yang sangat-sangat dimuliakan dan diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketundukan yang dijana oleh bumi Mekah Al-Mukarramah kepada orang yang mengunjunginya maupun yang bermukim di dalamnya, termasuklah raja negara itu sendiri, hanya dengan keagungan dan kemuliaan nama Makkah Al-Mukarramah. InsyaAllah kita akan berkongsi dengan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Makkah ini bukan hanya sekadar nama. Dia bukan indah pada khabarnya, tetapi indah juga pada realitinya. Tetapi kita kadang-kadang tak nampak nama ni ada satu signifikan dan kepentingan. Bila kita bagi nama contohnya kepada anak, kadang-kadang nama anak ni subhanallah, kita tak pilih nama-nama anak yang baik. So, kita kena perhatikan ibu-ibu, bapa-bapa yang baru dapat anak, kadang-kadang bergaduh. Ayah nak bagi satu nama, mak nak bagi satu nama, tok belah ayah satu nama, nenek belah ayah satu nama, tok wan belah mak satu nama, nenek wan belah mak satu nama lagi. Bayangkan berapa nama tu. Mak bapak saja dua, tok pun dua, dekat 6 nama. Kalau nak penuhi hati semua orang, bagi ke 6 sekali nama dekat anak. Subhanallah. Ada juga yang sambung nama tu. Dia sambung-sambung pula nama. Nama suami nama Daud, nama isteri Maznah. Contohnya, sebagai contoh tuan-tuan, yang ada nama Daud dengan Maznah, saya minta maaf. Ya, Daud dengan Mazdah. Dicampur anak nama apa? Mazdah. Maznah campur Daud. Subhanallah. Hebat kan? Orang kita ni punya canggih, hebat bagi nama. Tapi sedar tak? Nama kita tu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala di khalayak ramai di akhirat kelak. Sebab itulah kita kena ada satu sikap tafaul dengan nama, iaitu sangka baik dengan nama. Bagi nama yang baik, moga-moga anak itu jadi sebaik dan seindah namanya. Begitulah nama bumi Mekah yang disebutkan oleh
Syekh Badruddin Az-Zarkashi menerangkan hampir 30 nama bagi kota Mekah Mukarramah. Saya muatkan dalam buku Biokunuran Bumi Haramain ni tuan-tuan ya. Yang pertama sekali kita tengok nama bumi Mekah itu, nama yang memang orang semua kenal, Makkah. Apa dia punya firman ataupun nas dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Kata Allah, dan dia yang menahan tangan mereka daripada membinasakan kamu dan menahan tangan kamu daripada membinasakan mereka di tengah-tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu di atas mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam surah Al-Fatih ayat 24 Allah sebut apa nama tu, bibatni Makkah, dekat tengah-tengah perut kota Mekah tu. Itu satu perkataan Makkah. Nama yang kedua, tuan-tuan boleh catat ni. Kalau tak sempat catat beli buku. Okey. Nombor dua, Bakkah. Apa dia? Dari segi bahasa, Bakkah ni yang kita sebut tadi, menundukkan, memecah, mencarik. Itu maksud Bakkah. Pecah. Nak pecahkan apa? Nak pecahkan ego, nak pecahkan dosa, nak pecahkan keangkuhan, semua sekali. Nama Bakkah ini juga diambil sempena perbuatan manusia yang ramai bersesak-sesak mengunjungi bumi Makkah Al-Mukarramah. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula didirikan, dibangunkan untuk tempat beribadah bagi manusia adalah Baitullah yang terletak di mana? Bakkah. Disebut perkataan Bakkah dengan ba, tadi dengan mim. Ya, tadi Makkah, ni sekarang ni Bakkah, yang bererti diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Okey. Nama yang ketiga iaitulah Al-Baldah. Sebut ya, Al-Baldah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. Apa kata Allah? Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Al-Baldah, yakni Makkah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Dalam surah An-Naml ayat 91. Nama yang keempat, Al-Balad. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillu bihadzal balad. Maksudnya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yakni Al-Balad, dan kamu Muhammad bertempat di kota ini, Al-Balad, yakni Makkah Al-Mukarramah. Dalam suratul Balad ayat 1 hingga 2. Nama yang juga sinonim dan selalu orang sebut, Ummul Qura. Kan ada universiti kat Mekah tu namanya Jami'at Ummul Qura. Okey, apa maksud dia? Maksudnya ibu kampung ataupun ibu kota. Allah Ta'ala berfirman. Tengok, setiap nama ada saja firman Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Nama-nama ni ada saja Allah Ta'ala turun sekali dengan nas. Itu menunjukkan kehebatan. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Demikianlah kami mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab kepada kamu supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada penduduk Ummul Qura, yakni Mekah dan sekalian penduduk di sekelilingnya, serta memberi peringatan dan amaran mengenai perhimpunan hari kiamat yang tiada sebarang keraguan pada masa datangnya. Pada hari itu semua golongan akan berpecah, sama ada sebahagiannya masuk syurga dan sebahagian lagi masuk neraka. Dalam surah Syura ayat ke-7. Nama yang keenam, yang seterusnya, Al-Baladul Amin, bermaksud negeri yang aman sejahtera. Justru setiap makhluk di bumi Mekah, mesti sama ada manusia ataupun haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan, mesti mendapat keamanan sejak daripada zaman jahiliah sampai hari ini. Sebab tu tak boleh kita nak halau-halau burung-burung dekat dalam Mekah. Nampak kan, selalu kalau siapa-siapa yang pergi Mekah, dia ada satu tempat, dia panggil tempat perhimpunan burung-burung tu.
Ya, ada burung-burung datang, biasanya duduk macam kalau kita dekat orang dekat Kota London, dekat Trafalgar Square, kemarin nak kumpul burung-burung kan. Kat Mekah pun ada banyak tempat tu, tempat burung merpati duk berhimpun. Orang duk bagi makan dan sebagainya. Kita pun pergi, mentang-mentang duk teringat kat Trafalgar Square tu, zaman muda-muda tu, dia pun pergi agah burung tu, gitu. Tak boleh buat macam tu dekat Mekah, ya. Tak boleh buat, sebab balad amin. Apa kata Allah? Wa hadzal baladil amin. Ini adalah kota bumi, kota Mekah yang aman dan sejahtera. Okey, nama yang seterusnya yang kita nak kongsikan dekat sini adalah haraman amina. Wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Kata Allah SWT dalam surah Al-Qasas ayat ke-57, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, nescaya kami akan diusir dari negeri kami, dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, haraman tanah suci Mina yang aman. Okey, nama dia lagi Masjidil Haram. Masjidil Haram ni memang ini semua nama famous lah. Apa dia? Disebut 15 kali dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fawalni wajhaka syatral masjidil haram." Dalam surah Al-Baqarah ayat 144, hendaklah kamu palingkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Subhanallah. Inilah antara nama-nama bumi Mekah, dan kalau boleh kita ingat nama-nama ni dan kita hafal nama-nama ni banyak. Kalau kita nak cari 30 nama Mekah. 30. Hebat kan? Banyak kan nama Mekah? Subhanallah. Ya, bila kita belajar dan kita mengetahui apakah yang tersirat di sebaliknya, maka kita dapat memahami. Hanya dengan sekadar nama dapat memahami peranan dan juga kehebatan bumi Mekah Al-Mukarramah. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun mengetahui tentang nama-nama bumi Mekah Al-Mukarramah, dan kita pasti ingin mengetahui apakah lagi kelebihan-kelebihan dan rahsia-rahsia yang mungkin kita boleh nak korek daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Dan bumi Mekah sesuatu yang tak pasti kita akan, orang kata apa, memang pasti akan kita pergi punya adalah Kaabah. Dan Kaabah ni sebenarnya kalau kita perhatikan dari sudut dia punya tempat-tempat yang ada di sekeliling Kaabah itu, semuanya adalah tempat-tempat yang dianggap sebagai, bahasa sayanya, hotspot. Tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa di Baitullah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pergi Mekah, semua orang bawa satu harapan, bawa satu masalah, bawa masalah bukan satu, macam-macam masalah, dan bawa harapan yang menggunung tinggi, macam-macam kita nak minta kepada Allah. Dan kita tahu bumi Mekah bumi yang terbaik, bumi yang hebat, dan apakah kita ini terlalu kedekut dan terlalu sombong untuk berdoa kepada Allah. Dan sewajarnya benda yang kita pesan dan titipkan kepada orang-orang yang nak pergi haji ni, selalunya kadang-kadang kita tengok orang pergi haji banyak dia pesan. Ya, ada orang tu pesan macam-macam lah. Yang orang ni pesan kacang, yang orang ni pesan kismis, yang orang ni pesan kurma. Semua benda makan je dia pesan. Ya, tak ada benda-benda akhirat pun yang dia nak pesan. Adalah nampak akhirat sikit. Pesan apa? Pesan air zam-zam. Nampaklah sikit akhiratnya. Nak air zam-zam kan. Ada yang pesan tu pesan ini, ada pesan jubah, ada pesan macam-macam jenis pesanan. Tetapi berapa ramai yang pesankan untuk doa? Sebab doa orang pergi Mekah ni macam-macam dia punya kehebatan dia. Antaranya yang pertama sekali, dah lah dia pergi buat sama ada haji ataupun umrah. Nombor 2, kalau dia dalam ihram lagilah hebat doa dia. Ketiga, dia ni orang yang musafir. Semuanya antara sebab-sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak ijab ataupun nak kabulkan doa kita tu. Dan yang ketiga, kalau dia seorang sahabat kita pula, subhanallah, Allah terus terima doa seorang sahabat bizahril ghaib, dalam keadaan sahabatnya tidak mengetahui, dia doa untuk sahabat dia, Allah terus tarik naik atas, terima terus doa tersebut, dan mungkin Allah akan makbulkan. Subhanallah, ini hebatnya doa. Dan bila kita tahu kuasa doa dekat bumi Mekah Al-Mukarramah ni, pasti kita tidak akan lepaskan peluang.
Dan dekat mana kita nak berdoa? Dia mesti tahu pula hotspot dia. Kita pun nak tengok wifi ke apa Unify ke apa semua nak ada hotspot tu, mesti ada tu. Yang laju je kita pergi, kita akan surf dekat situ yang laju-laju ni. So kita nak tahu yang laju-laju ni doa nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia hotspot dia? Dalam muka surat 27 dalam buku Bayu Kerinduan Bumi Haramain ini kita ada buat grafik. Kita ada buat grafik sikit tentang hotspot mustajab doa di Baitullah. Kat mana tempat-tempatnya? Yang pertama sekali yang kita nak sebutkan adalah kalau kita perhatikan di kawasan Kaabah, kalau kita perhatikan kawasan sekitar Kaabah itu sendiri, itu hotspot doanya cukup banyak. Yang pertama sekali kalau kita tengok dekat kawasan pintu Kaabah. Kalau orang tak pernah tengok pintu Kaabah ni, dalam muka surat 31 kita ada tunjuk gambar pintu Kaabah ni yang kita kata bersalutkan emas tu. Salut emas tu. Kalau ada berani pergilah kikih, kalau berani kalau dapat kikih tu. Macam-macam pula nak buat tu emas tu. Jangan main-main. Jadi antara pintu Kaabah dan juga Hajarul Aswad. Okey, kita tengok antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Ada satu tempat, dia satu kawasan tu antara pintu kat belah bawah pintu dengan berhampiran dengan Hajarul Aswad. Tempat itu namanya Multazam. Cuba sebut sikit. Saya dengar tuan-tuan sebut tu. Multazam. Okey, baik. Multazam. Tempat dia adalah antara Hajarul Aswad dan juga macam saya sebut tadi pintu Kaabah yang direkodkan daripada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jarak di antaranya adalah sepanjang 2 meter. Jarak antara Hajar Aswad dan juga pintu Kaabah tu 2 meter. Jadi 2 meter ni kalau kita tengok orang dekat Mekah kan, ramai yang bergayut-gayut dekat pintu Kaabah, yang bergayut dekat Multazam tu. Kenapa bergayut macam tu? Kenapa rupanya orang bergayut tu? Diorang ni buat apa pergi bergayut tu? Kadang-kadang persoalan kita timbul. Sebenarnya mereka pergi ke situ untuk berdoa. Dan saya teringat satu cerita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Agak menarik kat cerita ni. Oleh seorang sahabat saya yang kebetulan pada waktu itu kami sama-sama buat umrah. Tapi saya tak adalah tempat tu. Sahabat saya cuba nak pergi ke Multazam. Kalau orang ramai-ramai tu kan, dia duduk tunggu giliran dia nak sampai ke Multazam untuk berdoa. Dalam keriuhan itu dia terpandang sebuah susuk tubuh. Satu susuk tubuh. Dia tengok orang ni pakai ihram. Mungkin dah selesai buat umrah dan sebagainya, dah selesai dia pun datang dekat situ, dia pun melekat dekat Multazam tu. Dia ni seorang warga negara Bangladesh. Senang cerita, memang orang Bangladesh ni kat mana-mana ramai, dekat tempat kita pun banyak, dekat mana-mana pun ada je orang Bangladesh ni. Hebat dia orang ni berkelana ke dunia mencari rezeki Allah Taala. Baik, dekat Mekah ceritanya dia ni berdoa. Kadang-kadang kita ni terlalu susah sangat nak berdoa sebab kadang-kadang kita memikirkan soal bahasa. Sebenarnya bahasa tak penting. Yang penting ketulusan dalam melafazkan doa tersebut. Macam mana kita berasa, ya Allah, aku nak doa ni betul-betul dalam hati aku. Aku nak sampaikan ini sajalah yang aku nak sampaikan. Okay, apa kata dia? Mudah sahaja dalam bahasa Arab tapi berselanga Bangladesh. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam ni lah, orang Bangladesh jumpa kita dekat stesen minyak, dia tanya kita nak beli minyak apa. Macam tu lah. Tuan, merah kah, hijau kah, kuning kah sekarang kan? Hijau kah, kuning kah, merah kah, biru kah? Dia tanya begitu. Macam tu. Berapa mosi, penuh kah, kurang kah? Dia tanya macam begitulah bahasa Melayu. Dia cakap bahasa Melayu tapi bunyi Bangladesh. Minta maaf ya kalau ada yang Bangladesh yang dengar cerita ni ya. Tapi ni cerita baik ni ya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Saya nak bacakan lafaz doa dia tu pada tuan-tuan. Saya rasa tuan-tuan pun boleh faham. Yang tak mengaji bahasa Arab pun saya rasa boleh faham. Senang sangat doa dia. Tetapi senang doanya itu diungkapkan dalam penuh perasaan, air mata yang mengalir. Apa doa dia? Allah. Sebut sekali dengan slang-slang ni. Allah. Dia kata Allah. Ana fi doa. Boleh faham kan? Saya ada doa. Anta fi jawab, kata dia. Engkaulah yang jawab doaku. Lau anta ma fi jawab, kalau engkau tak jawab doa ini, ya Allah, ana fi mushkilah. Aku berada dalam masalah, kata Allah. Kata dia. Tengok doa dia simple je. Allah, aku sini ada doa, engkau sana ada jawab. Engkau tak ada jawab saya punya doa, saya duduk dalam banyak masalah lah, ya Allah. Itu macam dia doa. Tuan-tuan, tapi doa dia, air mata mengalir, tuan-tuan.
Hanya dia dan Allah Ta'ala saja tahu apa masalahnya. Dia nak gambarkan dalam bahasa Arab yang lain, dia tak reti. Dia gambarkan dalam bahasa yang cukup mudah. Sesungguhnya Allah tidak memerhatikan bahasa yang kamu ungkapkan, tetapi hanya Allah akan memerhatikan hati yang mengungkapkan bahasa-bahasa itu. Biarpun bahasa itu cantik, tapi kalau hatinya tak cantik, hatinya tak tulus, hatinya tak ikhlas, Allah mungkin tidak terima doa itu. Biar bahasa simple-simple aja. Ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Anakku ini, ya Allah, tak larat dah nak melanya, ya Allah. Tak tahulah macam mana caranya, macam dah buat, ya Allah. Ya Allah, tolonglah bantu, ya Allah. Tolonglah. La hawla wala quwwata illa billah. Simple. Ya Allah, suami, ya Allah, dia ni, suamiku ni baik dah, bagus dah. Tapi sering nyebut nama cawangan, ya Allah, nama cawangan, ya Allah. Contoh kan. Ya. Bergurau tuan-tuan ya. Yang suami pula, ya Allah, ya amin, ya Allah. Dia pun doa isteri kat belakang. Ya Allah, mula-mula doa tu cantik. Ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, amin. Isteri kuat, amin belakang. Ya Allah, jiran-jiran kami, jiran baik, ya Allah, amin. Ya Allah, kami ni, ya Allah, naklah anak-anak yang sejahtera, jiran yang baik, kawan-kawan baik, ya Allah. Benda doa yang seterusnya, ya Allah. Dia tak sebut pun, dia tak cakap pun, dia tunjuk isyarat. Ya Allah, ya Allah, dia tunjuk. Ya Allah, dia tunjuk. Isyarat gitu. Isteri pun duduk diam kat belakang. Apa benda bang doa tu isyarat tu? Dia kata. Subhanallah. Ni doa mungkin bunyinya macam main-main kelakar tuan-tuan, tapi sebenarnya ya Allah ya Tuhanku, tidak ada tempat yang paling mustajab melainkan di hadapan Baitullah. Baik, itu tempat yang pertama. Cukup cerita itulah. Okey, tempat yang pertama. Tempat yang kedua, pintu Kaabah tu sendiri. Itu pun tempat yang mustajab doa. Okey, bila kita pergi ke diagram ni ataupun ni, kalau kita pergi ke Mekah dan berhadapan dengan kawasan pintu Kaabah tu, ada satu tempat yang macam kita tengok kalau orang biasa beli minyak atar tu, dia macam botol minyak atar tu. Ya, dia ada kubah emas dia tu, kemudian ada kaca keliling tu dalam tu. Itulah disebut maqam Ibrahim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Jadi disunatkan orang selepas bertawaf sunat salat belakang maqam Ibrahim. Salat sunat di belakang maqam Ibrahim. Jadi mengikut sejarahnya, maqam Ibrahim ini adalah asalnya batu yang dibawa oleh anak Nabi Ibrahim, iaitu siapa? Ismail AS, sebagai tempat berpijak waktu Nabi Allah Ibrahim nak membina Kaabah. Satu perkara yang menarik juga ceritanya, waktu nak bina Kaabah, kalau kita nak tengok ketinggian manusia dengan Kaabah ni kan, kita tengok ketinggian kita. Kalau kita duduk betul-betul dengan Kaabah tu, tinggi kita setara manalah sangat. Mungkin antara batu kita dengan batu tu sampai, kalau kita tengok dengan bawah kaki pintu Kaabah tu pun setengah-setengah, silap-silap kepala tak sampai lagi situ. Kita kena angkat tangan baru sampai. Ya, memang tinggi. Dan Kaabah tu pun tinggi. Tapi kita pelik. Zaman tu, kalau kita tengok dari sudut teknologi pembinaan, mana ada scaffolder macam hari ni? Mana ada yang jari-jari apa nama tu, yang kerangka tu kan? Mana ada crane nak angkat? Tapi inilah kehebatannya. Nabi Allah Ibrahim dibawa oleh anaknya Ismail batu ni untuk tempat berpijak Nabi Allah Ibrahim. Jadi bila ada batu yang tinggi sikit, Nabi Allah pijak atas batu ini. Ya. Kemudian apa yang berlaku bila ketinggian itu makin tinggi dengan secara seolah-olah macam magic, tapi sebenarnya yang angkat tu malaikat lah tuan-tuan ya. Batu tu diangkat, dia jadi macam crane. Angkat sampailah ke tangga ataupun had binaan terakhir yang dijadikan bumbung Kaabah tu. Tengok tuan-tuan, masya-Allah sejarahnya. Sebab itulah kalau kita tengok dalam tu, kalau ada kesempatan lah, jangan berebut-rebut pula benda ni. Hanya tengok ni hukumnya bolehlah, haruslah, taklah pula disunatkan ke apa. Yang disunatkan semayang belakang tu. Kita boleh tengok dalam dinding kaca tu ada satu bekas tapak tu. Bekas tu adalah bekas tapak kaki Nabi Allah Ibrahim AS, yang mana dikatakan batu itu apabila Nabi Ibrahim berpijak atasnya, dia berubah daripada sifatnya yang keras kepada lembut, seolah-olah Nabi Ibrahim duduk di atas sebuah cushion. Nampak? Sebab tu bila batu tu dah lembut, dia lekatlah bekas kaki Nabi Ibrahim itu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, jadi ini adalah tempat yang dianggap sebagai juga tempat mustajab doa. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri dan para ulama lainnya, berdoa di belakang maqam Ibrahim ni adalah sangat mustajab.